Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia dan selamat Hari Pekerja. Ya, selamat Hari Pekerja 1 Mei 2022. 67 tahun ATM terus unggul. Terima kasih kerana memilih Selamat Pagi Malaysia untuk menemani pagi anda. Saya boleh bayangkan ramai yang dah pun pulang ke kampung halaman dan mungkin ada yang merancang untuk balik hari ini. Tapi apa pun mesti lakukan persiapan dan juga persediaan bukan sahaja dari segi persiapan kenderaan, dari segi mental. Tetapi Terence, jangan lupa bawa balik baju raya. Baju raya jangan lupa bawa balik. Ya, semalam di media sosial memang itulah ramai yang sebenarnya dah dalam halfway through tu lupa. Bukan senang nak beli baju raya sekarang. Bergaduh-gaduh. Tinggal. Shopee tinggalkan dulu ya, sebab kalau pesan hari ini mungkin bulan depan baru dapat. Memang tak ada siapa nak hantar ke rumah. Semua sudah siap dipesan, semua sudah siap ditempah dan mungkin baju raya itu saya rasa terpaksa gunakanlah baju lama. Kalau masih muat, gunalah baju yang masa dekat SPM, zaman SPM dulu. Sebab balik kampung kan. Betul. Sah. Tapi kalau tinggal baju raya itu boleh jadi perang tau, Terence. Betul, sebab untuk kita perempuan mungkinlah sebab tak kita dah lama tak beraya bersama keluarga, adik-beradik semua. Jadi mesti kita nak sedondon. Okey. Tiba-tiba kita lain. Tinggalkan baju raya dulu. Semalam juga itulah gambar seorang wanita menyiapkan kerja di atas jalan raya. Nampaknya jalan memang tak jalan lah. Tapi rasanya itu juga keadaan yang sama berlaku di negara jiran di mana ramai pulang kampung halaman dan sebagainya. Jalan raya di seluruh Nusantara jam. Memang jam ya. Jadi ikutlah langkah seperti Terence menggunakan kapal terbang. Boleh mengurangkan kesesakan jalan raya. Tapi itulah bila Terence kata di atas jalan raya pun boleh melakukan kerja, itu dia semangat seorang pekerja itu untuk melakukan dan juga menjalankan tanggungjawabnya walau di mana saja dia berada. Jangan sampai duduk atas jalan raya masa jam. Itu melampau tu. Employee of the year, yes. Not month. Employee of the year. Bersempena dengan Hari Pekerja 2022, pekerja tonggak keluarga Malaysia dalam pemulihan negara. Kita akan saksikan perutusan Hari Pekerja 2022 ini pada 11 pagi hanya di TV1 dan juga ITM Klik. Ya, Hari Pekerja ini memang kita nantikan sebab ada pengumuman tentang gaji minima yang akan dibuat yang sudah pun sedia maklum RM1,500. Namun adakah kenaikan ini membawa apa-apa kesan buruk di samping juga meningkatkan jumlah bilangan pekerja yang menerima RM1,500 sebulan. Betul. Kerana gaji minima ni ada banyak impaknya secara ekonomi dan kita akan cuba selami apakah itu konsep gaji minima. Bayangkan ya, kalau dekat Amerika Syarikat pun tangga gaji minima mereka dinaikkan 22 kali sejak mula diperkenalkan. Dan adalah berbeza di seluruh negara. Kerana ada kawasan di mana lebih banyak pendapatan ataupun lebih tinggi nilai kehidupan ke macam mana. Jadi harga gaji minima ataupun tangga gaji minima adalah tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Adakah keadaan sama di Malaysia? Kita juga ada persekutuan. Tapi yang miskin bandar tu dikatakan RM1,500 tu dah miskin bandar tu. Betul. Sebab itulah bila kita bercakap mengenai gaji minima ni, faktor demografik itu kita perlu pertimbangkan. Seperti mana Terence katakan, mungkin di kawasan A taraf hidupnya begini, taraf hidup B begitu. Jadi bila kita samaratakan impaknya bukan sahaja kepada pekerja tetapi kepada pengusaha. PKS yang baru sahaja nak bernafas selepas menghadapi pandemik 2 tahun ini, bagaimana implikasinya? Adakah penerimaan BKS itu sama bahagia seperti pekerja yang menerima RM1,500 gaji minima itu? Itu akan kita bincangkan selepas. Sabar, pekerja jangan marah. Kita pun pekerja juga. Kita neutral. Kita pun pekerja juga. Tapi kita lihat keadaan-keadaan lain di seluruh negara di mana dah mula dah 5,000 kenderaan langgar had laju. Macam mana ni? Tadi baru cakap jam. Macam mana laju bila kesesakan jalan raya itu berlaku? Kita pun tak faham. Tapi inilah yang terjadi sebenarnya. Sebanyak 5,021 daripada 750,903 kenderaan yang melewati kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas di lebuh raya semalam didapati melanggar had laju dibenarkan. Wow. Kejap, saya agaknya dia pecut time tak sepatutnya kot. Kan, 750,000 kenderaan. Macam mana boleh pecut? Jadi
Awas ada 45 kamera AES yang aktif semula. Jadi ketika pandemik dulu dan ketika zaman di mana kurang pergerakan, maka kamera pun rasanya kalau nak bayar bil elektrik mahal kot sebab tu tak jalan. Dia tutup. Jadi kita pun ingat, wow, tak ada kamera kan. Tapi sekarang 45 unit kamera ini telah beroperasi semula. Janganlah anda menjadi antara yang menanggung bil elektrik kamera ini. Betul, bukan sahaja kamera ini dihidupkan semula. Cuti polis juga dibekukan. Jadi mereka berada di mana-mana sahaja. Jadi pastikan anda sentiasa mengikuti segala undang-undang yang telah pun ditetapkan. Bukan sahaja kita nak ikut undang-undang sebab takut kena kompak ataupun saman, tapi sebenarnya untuk keselamatan diri anda, sebab kita nak menyambut Hari Raya ini dengan hati yang gembira, dengan keceriaan. Jadi bukan sahaja ikut keselamatan di jalan raya, tetapi juga tolong ingat dan juga pesan kepada anak-anak anda supaya tidak bermain mercun. Kerana kalau kita boleh lihat berita, jangan dalam kereta, selepas balik kampung. Sebab 2 hari lepas saja berlaku kebakaran disebabkan mercun bola. Jadi itu yang kita tidak mahu berlaku sebenarnya. Banyak peringatan yang perlu kita sentiasa amati bersama supaya raya tahun ini, walaupun ia adalah raya yang terbesar, cuti raya terbesar sejak 2 tahun, janganlah ada insiden-insiden yang menjadikan keceriaan kita itu suram. Jadi kita pastikan keselamatan bersama, kita jaga kita itu, kita teruskan teruskan. Walaupun kita tak kaitkan dengan COVID, kita kaitkan dengan perkara-perkara lain, kita masih jaga kita. Betul. Dan kita ingat kita, jangan lupa bawa baju raya. Jangan lupa bawa baju raya. Okey, Rumah Terbuka Perdana Menteri dan Jemaah Menteri akan berlangsung pada 8 hari bulan Mei. Jadi walaupun sudah sekian lama tidak dilangsungkan, namun pada tahun ini ia akan diadakan semula. Keceriaannya sudah pasti anda ingat kepada yang pernah berada di sana. Lauk pauk dan hidangan yang begitu banyak diserikan lagi dengan persembahan artis-artis tanah air. Tahun ini bagaimana? Apakah sambutannya akan berbeza ataupun lebih kurang sama? Kita nantikan. Betul. Apa pun saya juga teruja dan juga tidak sabar kerana pada 8 hari bulan ini saya akan berada di sana bersama dengan Ridwan untuk membawakan perkembangan apakah sebenarnya yang terjadi. Kita nak tunjukkan seperti mana Terence kata, lauk yang sama ke, goodies bagnya macam mana. Itu sebenarnya akan menarik perhatian. Jadi sama-sama untuk saksikan lintas langsung pada 8 Mei ini. Kita juga akan menerima Perdana Menteri pada ketika itu. Tetapi peringatan kepada mereka, kita tahu ramai yang teruja untuk ke Rumah Terbuka Perdana Menteri, tapi sedikit peringatan. Ini merupakan pakaian yang perlu anda lakukan, iaitu baju lengan panjang, seluar panjang, skirt bawah paras lutut dan juga berkasut. Jadi ini merupakan, kalau di bawah ini kita boleh lihat, ini merupakan pakaian yang dilarang. Saya rasa pakaian ni kita tak akan pakai kalau pergi rumah kawan pun untuk hari raya. Selipar, seluar jeans, koyak. Kita berpada-padalah ketika melawat ke rumah Perdana Menteri, dan sudah pasti yang melawat itu nanti akan beratur panjang untuk bersalam dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Jadi untuk itu kalau pakai selipar, jeans, rasa macam jeans koyak. Jeans yang biasa okey. Jeans koyak tu saya rasa mungkin tidak sesuai lah. Mungkin tak boleh masuk langsung saya rasa. Memang dekat pintu utama akan dihalang. Sorry brother. Alam anda Putrajaya dekat saja. Tapi apapun, walaupun kita sekarang ini berada di fasa peralihan endemik dan juga bermula 1 Mei ini banyak SOP yang telah pun dilonggarkan dan juga yang perkara-perkara yang tidak dibenarkan kini dibenarkan semula. Tetapi sekiranya anda berada di sini, Rumah Terbuka Perdana Menteri masih lagi digalakkan memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan fizikal. Ya, kita amalkan mana yang patut dan yang penting adalah pilihan untuk yang berada di luar. Kalau masuk dalam bangunan, wajib pakai. Tapi yang berada di luar tu kita buat pilihan lah berdasarkan situasi, dan itu adalah perkara panjang yang perlu kita lakukan apabila menziarahi rumah rakan dan juga sisi keluarga pada hari raya kali ini. Lakukan self-test sebelum keluar dan juga pastikan anda membawa bersama pelitup muka. Ya, sebelum kita berhenti rehat sikit-sikit, walaupun Terence tak nak, saya nak juga cakap Real Madrid julang mahkota ke-35 La Liga. Sebab itu hari ini saya pakai hitam dan juga putih. Ya. Sebelum ini lelaki ini ada memakai warna lain kan? Tapi
Tetapi sekarang lelaki ini menjulang mahkota ke-35 La Liga. Jadi terima kasih. Dia menang bergaya ya. 4-0. Di dalam sini mengatasi Espanyol. Ketika Carlo Ancelotti menjadi juaralati pertama menang semua liga utama Eropah. Yes. Selepas ni dia jadi macam legenda Barcelona lah. Siapa nama dia tu? Saya pun sudah lupa sebab lama tak tengok bola. Kan. Sebab apa sektor pun telah dibuka, sektor sukan sekarang ni. Hari ini kita nak bincangkan mengenai sektor sukan sebenarnya. Bagaimana kelonggaran SOP ini boleh memacu semula pembangunan sukan. Tapi itu semua kita akan bicarakan selepas ini. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula bersama dengan kami berdua. Dan selamat pagi Malaysia.